Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, penuhanan Jesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya, berperanan ke atas penuhanan Jesus. Jesus diangkat sebagai Tuhan kerana pengaruh falsafah dan batiniah. Okay, oleh Ustaz Amirul Ashraf Fazil Ahmad Ikram Muhammad Nur, kita bincang dah dua bab. Nah, itu sebenarnya kita bincangnya tentang memahami latar pengaruh monisme dan kesan falsafah pada agama tauhid. Yang bab keduanya bermulanya Jesus dituhankan. Yang kita sekarang ni masuk ke bab yang ketiga. Nabi Isa seorang rasul yang dituhankan. Asal muasal nama Jesus Kristus. Sebab apa dipanggil Jesus Kristus ni? Sebab apa dah? Adakah Jesus Kristus menganggap dirinya Tuhan? Evolusi watak Jesus Kristus dalam gospel kanonik. Ebionics. Kristian awal menolak penuhanan Yesus. Jadi ada 4 poin. 4 subtopik dia dalam bab besar dia, bab 3 ni, Nabi Isa seorang rasul yang dituhankan. Okey, bab yang ketiga, Nabi Isa dan kronologi dimuliakan secara melampau dah. Bab 3 ni. Nabi Isa seorang rasul yang Tuhankan. Nabi Isa dan kronologi dimuliakan secara melampau. Okey, pertama topik utama, Nabi Isa seorang rasul yang Tuhankan. Nabi Isa atau Jesus Kristus merupakan satu peribadi yang penting kepada kedua-dua penganut agama Kristian dan Islam. Nabi Isa pun kita akak, Islam akak Nabi Isa. Kristian pun angkat Nabi Isa, maksudnya hormat, puji ke apalah. Tapi melampau jadi puja pada. Secara umumnya bagi para penganut agama Kristian, peribadi ini adalah merupakan Tuhan yang telah berinkarnasi, iaitu menjelma menjadi manusia yang mempunyai darah dan daging. Jadi kena Nabi Isa tu Tuhan sebenarnya, tapi dia menjelma sebagai manusia. Tu mengikut agama Kristian. Untuk mati disalib di atas kayu palang bagi menebus dosa manusia. Pelik lah. Tak ada cara lain kita tebus. Mesti diri sendiri ke? Diri Tuhan. Tuhan sendiri kena salib dah. Pelik lah. Sebaliknya bagi para penganut agama Islam pula, baginda hanyalah merupakan seorang Nabi yang telah diutuskan secara khusus kepada Bani Israel. Bani Israel saja dah Nabi Isa ni. Dan kemudiannya didustakan serta hampir-hampir disalibkan, namun telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu kepercayaan orang Islam. Orang Islam rosak akidah lah. Siapa yang percaya Nabi Isa disalib? Pasal Allah kata dah selamat. Yang salib tu bukan Nabi Isa. Baginda hidup. Orang Kristian pun ragu-ragu, tapi kerana didoktrinkan, seolah percayalah. Nak suruh Nabi Isa ni macam mana boleh salib juga. Kalau dia tu Tuhan, kalau dia tu hebat. Tiba kena salib, kena buat satu khayalan, dongengan lah. Sehingga dia kata, untuk menghapuskan, mentebus dosa manusia lah. Kena mati Tuhan. Pelik-pelik manusia memikir. Baginda hidup, Nabi Isa hidup pada akhir tempoh haikal Bani Israel yang kedua. Second Temple Period. Haikal Bani Israel ni yang kedua. Tu Nabi Isa lahirlah hidup. Kira-kira 2000 tahun yang lampau lah. Kita 2023 ni, lebih kurang gitulah. Kelahiran Nabi Isa. Ada kata awal sikit, tapi lebih kurang gitulah. Baginda lahir di tengah-tengah masyarakat Bani Israel yang sedang hidup di bawah penguasaan politik Empire Rom. Bani Israel masa tu di bawah kerajaan Rom. Yang ke atas tanah Palestin dikuasai oleh kerajaan Empire Rom. Palestin lah. Yang pada ketika itu dikenali sebagai Judea. Judea lah. Judea. Secara umumnya Nabi Isa atau Jesus Kristus dipercayai hidup dan berjalan di muka bumi ini sehinggalah tahun 33 Masihi sebelum akhirnya. Jadi dia dakwah, dia mengajar apa tu sampai 33 tahun. Lepas itulah timbulnya salib-salib ni. Sebelum akhirnya pertama mati disalib menurut perspektif sejarah Kristian, gak percaya gitulah. Yang kedua, mati disalib hidup semula dan angkat ke langit menurut perspektif Kristian. Mati disalib sejarah kata mati saja. Mengikut Kristian, mati salib hidup semula lepas salib. Dia percaya salib tu ngecah je mengikut Kristian. Lepas tu berkat, tepat kena bunuh dia berkat. Macam Syiah. Karbala sepatutnya tepat dia anak dah. Dia kata dia berkat pula Karbala. Pelik. Suka ke Nabi, cucu Nabi dibunuh dia, Hussein. Berkat pula. Begitu Kristian,
Karut tak karut dia dah. Mulia ke? Berkah ke? Salib tu. Tepat tu sepatutnya laknat. Salib tu simbol yang celaka. Simbol yang membunuh Nabi Tuhan dia. Tapi mengarut manusia ni begitulah. Begitu kau sekarang ni mengaku sufi orang Islam ni tak. Capa selipar. Simbol tak tahu mana. Capa betul. Mereka khayal-khayal sikit dah. Mengikut syair-syair ke apa. Lepas tu jadi berkat pula. Dah. Lebih kurang Syiah. Lebih kurang Kristian jadi. Yang mengaku sufi ni. Capa liu ni. Okey, perspektif yang ketiga pula diangkat ke langit selepas diselamatkan daripada disalib menurut perspektif Islam. Jadi orang Islam percaya Nabi Isa tidak mati dibunuh. Bahkan diangkat ke langit. Bukan disalib. Disalib tu bukan Nabi Isa. Itu keyakinan akidah orang Islam. Siapa percaya lain daripada tu, rosak akidah dia. Okey, asal muasal nama Yesus Kristus. Dalam pengkajian sejarah, peribadi yang disebutkan sebagai Nabi Isa dalam Islam ini seringkali dirujukkan dengan nama Yesus Kristus. Kristian tak panggil Nabi Isa, dia panggil Yesus Kristus. Iaitu nama yang sama yang digunakan oleh para penganut agama Kristian untuk merujuk kepada baginda. Penggunaan nama Yesus Kristus ni sebenarnya berasal dari penyebutan nama tersebut dalam bahasa Latin. Yesus Kristus. Iaitu Jesus. Yang sebelum itu berasal usul pula daripada penyebutan dalam bahasa Yunani Greek iaitu Iesus. Isa payah nak sebut ni. Isa, Isus ni. Terus sekali jadi Jesus. Jadi Yesus jadi asalnya Yesus dah. Bukan Jesus. Yesus dah kan jadi Jesus dah. Nama-nama bahasa lidah. Lahjah ataupun Hogeng bahasa Jepun apa enggak. Dialek dah. Yang akan berubah-ubah lah sekali lama-lama beratus tahun, ribu tahun. Jadi lain lah bunyinya. Satu persoalan yang mungkin macam bahasa Melayu lah, bahasa kitab Jawi dulu. Kita orang moden baca tak payah dah. Baru 100-200 tahun baru. Baca tu pening lah. Begitulah dulu lah. Satu persoalan yang mungkin muncul di minda ramai individu setelah dibentangkan dengan fakta di atas adalah mengapakah nama baginda boleh berasal daripada bahasa Yunani. Sedangkan Nabi Isa AS sendiri bukanlah seorang individu yang berbangsa Yunani. Bukan orang Arab, bukan yang Yunani, orang Yahudi ni. Nabi Isa Bani Israel, orang Bani Israel. Jawapan yang boleh dikemukakan untuk persoalan ini adalah kerana segala rekod-rekod sejarah terawal yang ada merekodkan nama Nabi Isa ni AS adalah rekod-rekod yang tertulis dalam bahasa Yunani yang merupakan lingua franca bagi wilayah Mediterranean Timur. Masa tu lingua franca dah, bahasa antarabangsa dah pada masa tu dah, sebab dia empire besar dunia. Empire Rom masa tu besar dah. Jadi disebabkan dia menguasai dunia banyak, jadi dia jadi bahasa dia lah. Jadi bahasa Yunani macam zaman moden ni kan, bahasa British dah. Sebab dia banyak empire British menjajah seluruh dunia. Jadi baca lingua francanya banyak guna bahasa Inggeris. Amerika ke Australia ke. Jadi negara-negara kita ke banyak berhubung dengan bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab dijajah. Sebab masa tu kita beratus tahun dahulu dikuasai oleh British. Gitulah cerita ni lah. Sedangkan masa tu habis bahasa Yunani. Bahasa Rom. Tempat di mana berkembangnya agama Kristian dalam tempoh 2 abad pertama agama tersebut dilingkungi bahasa Yunani lah. Sebab lingua franca masa tu bahasa Yunani. Justru daripada penyebutan Yesus dalam bahasa Yunani, maka datanglah sebutan Yesus. Seterusnya dalam bahasa Latin yang kemudian berevolusi lalu menjadi Yesus. Asal Yesus jadi Jesus lah. Gitulah nama-nama lah. Seperti yang digunakan secara meluas pada hari ini oleh kedua sejarawan dan penganut agama Kristian. Dia panggil Jesus lah. Asalnya Isa dah. Yesus. Lepas tu Jesus. Berhubung istilah Kristus pula dah. Jesus yang ada dah. Kristus memang ada pula dah. Berhubungan istilah Kristus pula yang demikian adalah gelaran bagi Nabi Isa AS. Gelaran lah. Bukan nama gelaran. Asal-usul bagi istilah Kristus adalah daripada perkataan Latin Christus. Yang datang sebelumnya juga daripada perkataan Yunani iaitu Christos. Asalnya bahasa Latin Christos.
yang merupakan istilah terjemahan pada istilah Hamasyah. Masih lah, Hamasyah. Dalam bahasa Ibrani, Hebrew dah, Hamasyah. Secara konteksnya istilah Kristos, bahasa Yunani tu, yang merupakan terjemahan pada perkataan Ibrani Hamasyah, ini membawa maksud yang disapukan minyak pada kepalanya. Maksud zahirnya, maksud asal dia, yang disapukan minyak pada kepalanya. Itu maksud Hamasyah atau Kristos. Di mana ia merujuk kepada konsep perlatikan seseorang dalam tradisi masyarakat Bani Israel untuk diangkat menjadi pemimpin. Jadi sapu minyak tu maksudnya angkat jadi pemimpin. Baik sama ada dalam hal ehwal keagamaan, itu dengan diangkat menjadi pendeta besar, Kohen Gadol, jadi pendeta besar, atau dalam hal ehwal pengurusan masyarakat, itu dengan diangkat menjadi raja. Jadi pendeta besar pun mungkin, Tok Imam boleh. Jadi raja pemerintah pun boleh juga. Jadi jawapan Kristus. Justru frasa nama Yesus Kristus boleh diartikan sebagai Yesus yang disapukan minyak pada kepalanya, dengan membawa maksud yang dilantik menjadi imam atau pemimpin bagi Bani Israel. Jadi Yesus yang diangkat sebagai pemimpin Bani Israel. Gitulah Yesus Kristus. Dalam pegangan kepercayaan masyarakat Yahudi, mereka mempercayai bahawa Tuhan pada satu masa akan mengutuskan Hamasyah, iaitu seorang pemimpin ulung yang akan memimpin Bani Israel bagi melawan musuh-musuh Tuhan. Jadi mengikut Yahudi ni, Hamasyah mengutuskan Hamasyah ni, Masih ni, sebagai pemimpin Bani Israel untuk lawan musuh Tuhan. Justru apabila Yesus memakai kegelaran ini kepada dirinya, hal demikian bermaksud bahawa baginda sedang menyatakan kepada Bani Israel bahawa diri bagindalah Hamasyah yang dijanjikan Tuhan tersebut. Masih jadi Tuhan tu Nabi Isa. Gitulah cerita dia Masih Yesus Kristus ataupun Masihul Isa, serupalah tu. Isa, Masihul Isa, Masih tu Kristus, Hamasyah ni. Yesus tu Isa lah. Okey, gambar. Ada gambar. Gambar ni ilustrasi menggambarkan proses perlatikan pendeta besar, Kohen Gadol dalam kalangan masyarakat Bani Israel. Ada sapu minyak sungguh atas kepala ni lah. Di mana calon pendeta besar ni, Tok Guru besar, Imam besar, Tok Imam besar lah, Imam negara kita kata, sedang disapukan minyak pada kepalanya untuk pertabalan. Jadi pertabalan nak jadi Tok Imam besar, Imam negara, apa gitulah dah. Itu dipanggil Kohen Gadol ataupun pendeta besar, Tok Imam besar. Jika dirujuk kepada Al-Quran, akan boleh didapati bahawa Al-Quran juga turut menyetujui penisbahan gelaran Kristus atau Hamasyah ini kepada Nabi Isa AS. Dan Quran pun setuju juga. Hal ini dapat dilihat apabila Al-Quran juga turut memberikan penisbahan Al-Masih yang merupakan artikulasi bahasa Arab bagi istilah Ibrani Hamasyah kepada Nabi Isa AS. Jadi masing-masing ini adalah asalnya bahasa Ibrani diarabkan lah. Jadi Al-Masih. Maksud ya gitulah berkurangnya, maksudnya pemimpin ketua dah. Jadi Quran mengiktiraf istilah Al-Masih Isa bin Maryam dah. Tua, pemimpin, pentajdik ke apalah, imam bagi Bani Israel ni. Jadi terjemahan daripada bahasa Ibrani Hamasyah jadi Masih. Allah SWT berfirman, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahumul ayati thumma anzur anna yufakun. Yang bermaksud tiadalah Al-Masih ibn Maryam, dalam Quran sebut Al-Masih ibn Maryam, ketua imam, Tok Imam besar, ketua dah. In Maryam tu Isa lah. Itu melainkan seorang rasul yang telah terdahulu sebelumnya anak Maryam ni, Nabi Isa tu. Serupa orang lain, rasul-rasul sebelumnya. Beberapa rasul. Dan ibunya seorang perempuan yang amat benar. Siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Amat benar lah. Jujur, baik, benar. Mereka berdua adalah memakan makanan seperti kamu juga. Nabi Isa dan Nabi Isa dan Maryam ni. Dan Nabi Isa tu seperti manusia kena makan. Lihatlah bagaimana kami jelaskan pada mereka di kitab itu keterangan-keterangan yang tegas yang menunjukkan kesatuan mereka. Hujah mudah. Tuhan apa perlu makan. Begitulah nak.
Kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsu mereka. Poin pentingnya, hawa nafsu lah. Dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu. Surah Al-Maidah ayat surah ke-5 ayat 75. Jadi benda jelas cara tu pun lah. Logik pun kita faham. Manusia Tuhan gapo nak makan serupa lain. Tak makan mati lah dia. Tak ada faedah jadi Tuhan. Bukan Tuhan gitu dah. Jadi begitu je. Benda simple saja dah. Tapi kerana hawa nafsu, ia pelik, pening, pusing jauh lah takwil Al-Quran ni. Kena takwil. Kata-kata ulama kena terima. Ni perangai dini Yahudi Nasrani gitu. Ada tok guru kata Nabi Isa ni Tuhan kan. Takwil habis the Bible takwil dah. Kita guru takwil dah. Jadi kita guru kata Nabi Isa tu ada sifat Tuhan ke gapo kan. Belik habis ada Injil, Bible, Taurat Bible tu ditukar, makna dia ditakwil, dibelik-belik lah sehingga tukar lah maksud sebenar. Jadi sepatutnya orang kena ikut Al-Quran Sunnah. Jangan takwil Quran Sunnah supaya sesuai dengan tok guru. Jangan takwil Quran. Takwil kata-kata ulama tu boleh. Kita tak terima betul dah. Kata-kata ulama, pendapat ulama tu kita kena takwil. Walaupun dia kata wajib, mungkin wajib tak sebab mana jadi sunat lah. Kalau dia tidak dalam hadis tidak setara tu dah. Jangan pegang kemahmum kata-kata ulama sehingga meninggalkan dalil. Sedangkan ada dalil bertentangan. Kita nak pegang kata-kata ulama, pendapat-pendapat ulama mazhab apa-apa pun secara sederhana, iaitu berdasarkan dalil atau tidaklah sangat jauh daripada dalil. Kita kena takwil kata ulama supaya dekat dengan dalil. Baru tidak jauh sesat. Tapi jangan takwil Al-Quran supaya sesuai dengan kata-kata ulama. Jadi sesat lah. Jadi sesat. Kena faham kaedah tu dah. Ni tidak Al-Quran hadis ni belik juga. Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah tu sesat. Tiba-tiba dia kata Umar kata nikmatul bid'ah. Takwil lah kata-kata Umar, jangan takwil kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi tu kena besarkan, utamakan. Jadi Umar kata nikmatul bid'ah tu sedangkan Nabi pernah buat. Sama Nabi pun semayang jemaah berjemaah dah. Bukan tak pernah buat. Macam mana jadi bid'ah? Dengan masuk syarak, mesti bid'ah dari segi bahasa. Takwil lah kata-kata Umar tu. Bukannya kita habis kata Nabi tu. Dia tu siapa? Kullu bid'atin dalalah tu. Jangan pakai. Kena terima kata-kata ulama, kata-kata Umar. Tu bukan orang mengaji tu, orang ikut hawa nafsu. Nyebelik lah. Benda hak salib sepatutnya jadi laknat. Tok guru Kristian jadi berkat. Buat tangkal. Nak atur halal setan lah. Iblis ke apa guna salib. Kita dah ni ada bunyi capa nak suruh mudah beranak. Simbol capa nak suruh lalu lari setan iblis kononnya dah. Tunjuk gambar tok guru Habib ni tunjuk dah. Di perangai-perangai ikut hawa nafsu, belik. Bercanggah dengan Quran hadis pun tak apa. Nak takwil Al-Quran hadis biasa sesuai dengan kata-kata ulama, hawa nafsu mereka. Hawa nafsu tok guru mereka, hawa nafsu mereka supaya sesuai dengan. Pas tok guru dia tak akan salah bagi mereka dah. Al-Quran mesti dia takwil ikut tok guru dia. Jemaah dia, parti dia, puak dia, betul sama dah. Orang lain je liberal, dia tak jadi liberal buat macam mana pun dah. Ni penyakit adakah Yesus Kristus menganggap dirinya Tuhan? Betul ke tidak? Nabi Isa ni menganggap dirinya Tuhan. Berbahas daripada sudut sejarah, persoalan tentang adakah Yesus Kristus, Nabi Isa tu menganggap dirinya Tuhan adalah satu persoalan yang agak mencabar untuk dijawab. Hal ini adalah kerana para sejarawan tidak memiliki sebarang rekod sejarah yang boleh dipastikan kesahihannya, yang mencatatkan apa yang telah diperkatakan oleh Yesus sendiri tentang pilihan dirinya. Nabi Isa sendiri cakap tentang diri dia pun tak ada. Tak seperti agama Islam. Agama Islam ni ada ulama-ulama hadis yang jaga perkataan Nabi. Ni orang duk cerita saja dah. Tak ada sanad apa. Perkara yang boleh dilakukan sebaliknya hanyalah dengan menganalisis dokumen-dokumen bersejarah sahajalah. Yang berkaitan yang ada bagi membolehkan satu kesimpulan. Kesimpulan yang paling mungkin sahajalah yang boleh dicapai bagi menjawab persoalan yang diutarakan tersebut. Sekadar mampu lah. Nak cari direct to the point, payah. Sebab dia zaman dia tidak secanggih zaman Islam yang kuat jaga hadis. Seterusnya. Mana gitu ni? Gila nak habis. Betul mana?
Pergi ya dulu. Okey, gospel kanonik. Gospel kanonik. Gospel kanonik, canonical gospel secara mudahnya merupakan catatan-catatan kisah kehidupan Yesus Kristus. Catatan-catatan kisah kehidupan Yesus Kristus Nabi Isa ni dalam gospel kanonik. Ia diterima dan dianggap sebagai sebahagian daripada kitab suci oleh para penganut agama Kristian. Yahudi tak terima, Kristian dia terima. Gospel kanonik. Terdiri daripada 4 buah gospel, iaitu gospel atau Injil. Injil tu itulah gospel ni kira Injil lah. Menurut Matthew, Markus, Lukas, Luke dan Yohanes, John. Jadi lain-lain lakot lah. Tapi macam Injil lah. Tapi gitulah, ada percanggihan lain-lain. Meskipun disembah kepada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, identiti sebenar kepada penulis keempat buah gospel tu, Injil ke apa tu, sebetulnya tidaklah diketahui menurut pandangan para pengkaji Perjanjian Baru. Pengkaji Injil ni. Siapa dia nulis pun tak tahu siapa-siapa dah. Tempat kita ni, orang Islam ni, yang ada ilmu rijal dah. Ada kitab rijal. Habis sejarah dah. Syiarun A'lamin Balak ke apa dah. Kitab besar-besar tu. Semua cerita tentang perawi-perawi. Perawi bukan, detail bukan main lagi dah. Dia tak ada. Tak tahu siapa-siapa dah. Zaman tu nak macam mana zaman lama dah. Beribu tahun dulu. Penisbahan nama kepada 4 diri ini hakikatnya adalah sesuatu yang hanya berdasar kepada tradisi turun-menurun gereja sahaja. Jadi orang Tok Guru kata dulu gitu-gitulah. Matius kan ni gitulah nah. Turun-menurun gereja diketahui kembali setakat kepada tulisan bapa gereja Irenaeus of Lyon yang lahir pada 130 Masihi. Jumpa hak paling awal pun 130 Masihi. Hak kata Injil nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ni John ni. Tu je sekadar tu, tak tahu siapa dia. Siapa-siapa je nulis pun tak tahu. Keempat catatan sirah kehidupan Yesus Kristus yang secara umumnya bermula daripada peristiwa pembaptisan baginda. Benda baptis baginda tu jadi Kristian kena baptis lah. Dan berakhir dengan peristiwa penyaliban pada salib Nabi Isa serta kononnya lah dah. Walain pada ada. Serta kebangkitan semula diri baginda daripada kematian ini menjadi antara dokumen paling penting dalam merakamkan apa yang diketahui oleh setidak-tidaknya masyarakat yang hidup pada sepertiga terakhir kurun pertama Masihi tentang individu yang masyhur dikenali dengan nama Yesus Kristus pada hari ini. Gitulah. Dokumen paling pentingnya. Peristiwa salib, peristiwa baptis. Gitulah. Di detail lagi tak tahu. Setahu tu ya tahu dah. Berikut adalah anggaran tahun penghasilan bagi keempat-empat gospel kanonik. Bukan jelas tak? Secara anggaran saja. Okey, bilangan satu dah. Pertama, judul gospel dalam terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pertama, Injil Markus. Menurut Markus, Injil menurut Markus dah. Gospel menurut Markus. The Gospel according to Mark. Injil lah. Judul dalam bahasa Yunani, bahasa asal gospel tulis. Jadi bahasa Ibrani tak jumpa bahasa Yunani ya. Kata Markon. Kata Markon tu bahasa Yunani. Kata Markon. Gitu. Tahun siap dihasilkan sekitar tahun 70 Masihi. Sekadar lah. Sekadar jangkit ya. Lihat Redish MG 97 An Introduction to the Gospel Abingdon Press US. Halaman 74. Lebih kurang 70 Masihi yang kira paling awal lah. Antara gospel-gospel yang ada. Injil-injil yang ada. Dalam bahasa Yunani apa ya. Yang kedua, Injil menurut Matius. The Gospel according to Matthew dah. Matius. Kata Matation. Kata Matation. Matthew lah. Sekitar tahun 85 hingga 90 Masihi. Dah sama dah. Okay, lepas tu yang ketiga, Injil menurut Lukas. The Gospel according to Luke. Katalogan. Sekitar tahun 80 hingga 85 Masihi. Injil menurut Yohanes, John. Yohanes, John. Sekitar tahun 90 hingga 95 Masihi. Lebih kurang gitulah. Anggaran sahaja. Kira tahu. Okey, gospel sinoptik. Tadi gospel kanonik. Gospel sinoptik pula dah. Daripada 4 gospel kanonik yang ada, 3 daripadanya iaitu Injil menurut Matius, Markus dan Lukas digolongkan bersama dalam satu klasifikasi khas
yang dipanggil sebagai gospel synoptic. Jadi kumpulan dia panggil gospel synoptic ni, Matius, Markus dan Lukas. Hal ini adalah kerana ketiga-tiga gospel kanonik ini adalah gospel yang boleh dibaca secara bersama-sama atau beriringan antara satu sama lain kerana mempunyai persamaan daripada sudut susunan plot jalan cerita, serta pada sebahagian tempatnya punya struktur susunan ayat yang bahkan sama secara perkata pun sama dah. Lebih kurang sama je ni. Gospel kanonik ni. Jadi dia apa? Dia jadi gospel synoptic dipanggil lah. Sama susunan ayat pada sama. Persamaan yang wujud antara gospel synoptic terutamanya persamaan struktur susunan ayat secara perkata ini telah dikenali sebagai the synoptic problem atau permasalahan synoptic. Hal ini adalah kerana persamaan tersebut sangat-sangat menuntut kepada satu penjelasan yang munasabah tentang bagaimana ia boleh terjadi sedemikian. Justru bagi perjelaskan, para ilmuwan yang mengkaji perjanjian baru telah mengusulkan satu kerangka penjelasan yang dinamakan sebagai hipotesis dua sumber atau two source hypothesis bagi menyelesaikan persoalan tentang bagaimanakah boleh terjadinya persamaan sehingga ke tahap struktur susunan ayat yang sama secara perkata antara gospel synoptic ni. Kenapa jadi sama? Ada sama-sama sungguh. Lain-lain lah. Dia sama tu sama sungguh. Banyak. Hipotesis dua sumber mengemukakan pandangan bahawa memandangkan Injil menurut Markus dan gospel according to Mark adalah yang paling pendek sekali jalan ceritanya, serta yang paling awal sekali tulis, ditebak daripada fakta bahawa penulisnya tidak mengisahkan tentang kemusnahan haikal yang berlaku pada bulan Ogos tahun 70 Masihi. Dia tak cerita. Sebagaimana dilakukan oleh penulis Injil menurut Lukas. Dia tak cerita. Ni ada gambar, ilustrasi gambaran peristiwa kemusnahan haikal Bani Israel ni. Haikal masjid. Kita kata haikal Bani Israel ni pada Ogos 70 Masihi musnah. Dipercayai inilah kemusnahan kedua masjid Bani Israel yang disebutkan dalam ayat ke-7 surah Isra. Ayat ke-7 surah Isra cerita masjid Bani Israel pun dimusnahkan. Inilah haikal Bani Israel. Iaitu kemusnahan yang dikatakan Al-Quran berlaku disebabkan oleh fasad yang mereka lakukan di atas muka bumi. Jadi nak kesalahkan orang sebab orang Yahudi, orang Bani Israel sendiri buat dosa maksiat sehingga bala turun kena musnah masjid mereka lah. Haikal Bani Israel. Maka ia telah menjadi rujukan bagi penghasilan dua lagi gospel synoptic yang lain, iaitu Injil menurut Matius, Gospel according to Matthew, dan Injil menurut Lukas, Gospel according to Luke. Jadi justru ini bermaksud kedua-dua penulis Injil menurut Matius dan Lukas telah menyalin sebahagian besar daripada isi kandungan Injil menurut Markus dalam gospel mereka. Adapun bagi persamaan-persamaan yang wujud antara Injil menurut Matius dengan Injil menurut Lukas tetapi tidak ditemui asalnya daripada Injil menurut Markus pula. Ya ada lain lah. Ada dalam Matius, ada dalam Lukas, tapi tak ada dalam Markus. Hipotesis dua sumber seterusnya mengusulkan bahawa terdapat dokumen hypothetical yang dinamakan sebagai sumber Q dan Q source atau Q source. Dilabelkan sebagai Q adalah kerana mengambil huruf awal di perkataan Jerman Quelle yang bermaksud sumber. Bahasa Jerman. Benar. Ia telah berfungsi sebagaimana fungsinya Injil menurut Markus sebelumnya kepada kedua-dua penulis Injil menurut Matius dan Lukas. Itu ia juga menjadi dokumen yang setelah disalin sebahagiannya atau kesemua daripada isinya oleh kedua-dua penulis Injil menurut Matius dan Lukas untuk menghasilkan gospel masing-masing. Ia salin ya. Mau tambah pula sikit. Okay, gambar rajah yang menyimpulkan hipotesis dua sumber. Jadi Mark dari Mark ni masuk dalam Matthew dengan Luke. Ada Q ni hak lain tak tahulah. Yang ada dalam masuk dalam Luke, masuk dalam Matthew. Jadi ada sumber yang kedua dah. Selain daripada Mark yang awal sekali lah, Markus yang terawal. Kesimpulan yang menurut hipotesis dua sumber kedua-dua penulis Injil menurut Matius dan Injil menurut Lukas telah bergantung dengan sangat banyak kepada Injil menurut Markus dan sumber Q. Sumber Q itu tak tahu dalam proses untuk menghasilkan gospel mereka tersendiri. Okey. Tu habis cerita tentang Markus, Matthew dan Luke. Tu kata Injil Gospel Synoptic dipanggil dia.
Dah. Kesimpulannya, menurut hipotesis dua sumber kedua penulis Injil menurut Matius dan Injil menurut Lukas telah bergantung dengan sangat banyak pada Injil menurut Markus dan sumber Q dalam proses untuk menghasilkan gospel mereka tersendiri lah. Hak ni saling daripada Mark dan Q, hak ni saling Mark dan Q dah. Gitulah. Mark ni masuk, sebahagian masuk Matius, sebahagian Mark masuk Luke. So lagi Q ni, sebagai Q masuk dalam Matius, sebagai Q tu masuk dalam Luke. Gitulah. Jadi Mark dan Q. Q tu tak tahu sumber siapa dia dah. Penulis dia. Okay, Injil menurut Yohanes. John lah menurut John. Injil menurut Yohanes atau John ni adalah merupakan satu-satunya gospel bukan sinoptik. Daripada kesemua 4 buah gospel kanonik yang terdapat dalam perjanjian baru lah. New Testament ataupun Injil. Bila disebutkan sebagai bukan sinoptik, ini bermaksud kerangka jalan ceritanya tentang kehidupan Yesus agak berbeza berbanding dengan jalan cerita ketiga-tiga buah gospel kanonik yang lain. Iaitu Injil menurut Matius, Markus dan Lukas. Yang lain tu. Ni John. Justru itu ia sekaligus tidak boleh dibaca secara beriringan atau bersama-sama dengan mana-mana daripada 3 gospel buah kanonik yang lain. Sebagaimana dapat dilakukan jika hanya melibatkan antara ketiga-tiga gospel kanonik yang digelarkan sebagai gospel-gospel sinoptik tersebut. Hak 3 ni saling sokong-menyokong dan saling lengkap-melengkapkan, maknanya tidak bercanggah lah. Cuma ni hak ni kuasa ni, hak tu tambah situ dah. Tapi kalau John ni bercanggah, tak boleh baca sekali. Sesuatu perbezaan paling jelas kelihatan antara kerangka jalan cerita kehidupan Yesus Nabi Isa lah yang dipaparkan oleh Injil menurut Yohanes ataupun Injil John ni, dibandingkan dengan kerangka jalan cerita kehidupan Yesus yang dipaparkan oleh 3 buah gospel kanonik yang lain, adalah wujudnya perbezaan pada anggaran tempoh masa Yesus Kristus melaksanakan misinya. Beza masa. Mengikut jalan cerita atau naratif Injil menurut Yohanes, tempoh masa pelaksanaan misi oleh Yesus Kristus dianggarkan berlaku selama sekitar 3 tahun. 3 tahun saja dakwah Nabi Isa dah. Itu mengikut Yohanes. Hal ini adalah kerana penulis Injil menurut Yohanes, John ni adalah membuat rujukan kepada 3 perayaan Pesach atau Passover yang berbeza dalam sepanjang penceritaan beliau. Pesach. 3 perayaan Pesach lah. Perayaan Yahudi ni. Jika dibandingkan perkara ini berbeza dengan anggaran tempoh masa pelaksanaan misi Yesus Kristus menurut kerangka jalan cerita atau naratif 3 lagi gospel kanonik. John kata 3 tahun gospel kanonik, 3 lagi lain dah. Iaitu di mana menurut naratif gospel sinoptik ni, segala-galanya yang diceritakan menggambarkan seolah hanya berlaku dalam tempoh masa setahun. Setahun saja mengikut sinoptik ni. Matius, Markus dan Lukas ni, sinoptik ni kata setahun saja dah. Sedangkan Injil John ni 3 tahun. Justru terdapat perselisihan antara gospel sinoptik dengan Injil menurut Yohanes, John tu, pada aspek tempoh masa pelaksanaan misi Yesus Kristus. Ada percanggahan. Okey, evolusi pemaparan watak Yesus Kristus dalam gospel kanonik. Salah satu perkara yang dikenal pasti oleh ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji dokumen perjanjian baru, New Testament, Bible, Injil baru tu, New Testament, adalah berlakunya proses evolusi terhadap cara pemaparan watak Yesus Kristus. Ada benda berubah. Ada evolusi ni. Dalam gospel-gospel kanonik, di mana seiring masa didapati bahawa watak Yesus Kristus mula digelapkan menjadi lebih luar biasa dalam gospel yang lebih terkemudian. Kalau lama semakin pelik, semakin canggih. Macam cerita sufi lah. Tok Guru masa hidup, hebat dia punya. Lepas mati, kau hebat pun cerita-cerita masa hidup dulu. Yang tak cerita, tak ada cerita sebelum ni, tiba-tiba timbul cerita pelik-pelik dah. Lepas Tok Guru mati. Begitu ke Kristian ni. Semakin lama, semakin pelik. Kitab Syiah pun begitu juga. Semakin lama, semakin ketuhanan imam-imam 12 dia. Sifat ketuhanan semakin tinggi dalam sifat imam-imam 12 Syiah. Begitu juga sini dah. Dalam kelompok gospel sinoptik sendiri, hal ini misalnya boleh dilihat antara Injil menurut Markus dengan Injil menurut Matius, di mana Injil menurut Matius yang datang lebih terkemudian daripada Injil menurut Markus. Matius, Markus apa yang awal dah. Dilihat setidak-tidaknya pada 2 tempat cuba mengubah apa yang telah diceritakan oleh Injil menurut Markus tentang Yesus. Kerana memaparkan Yesus sebagai seorang yang punya sifat tidak mengetahui dan seorang yang tegas menafikan pujian terhadap dirinya dalam Markus, hak kitab paling asal tu, paling awal tu. Seolah-olah dia tak tahulah, tak tahu benda gaib dah. Dan menafikan pujian terhadap dipuji pun dia nafi dah. Dengan mengembalikan semua pujian kepada Tuhan sahaja.
Nak puji Tuhan, tak payah puji diri dia. Secara tidak langsung menafikan bahawa dirinya adalah Tuhan. Kalau ikut Markus hak awal tu, lagi jauh lah. Nabi Isa ni seorang manusia biasa lah. Bagi pengubah suayan kerana telah memaparkan Yesus sebagai seorang yang mempunyai sifat tidak tahu ni. Manusianya tidak tahu benda gaib akan datang. Perkara ini boleh dilihat dengan membandingkan antara versi kisah wanita yang menyentuh jubah Yesus dalam Injil menurut Markus dengan Injil menurut Matius. Ada lain. Kisah sama, wanita sentuh jubah Yesus. Markus lain dengan Matius. Markus ni awal lagi ni. Dalam Injil menurut Markus yang lebih awal tulis, Yesus telah diperlihatkan sebagai seorang yang punya sifat tidak mengetahui. Kerana telah bertanya kepada orang ramai tentang siapakah yang telah menyentuh jubahnya. Dia tak tahu siapa yang sentuh jubahnya. Dia tanya siapa dia. Tanya orang ramai dah. Tak boleh baca hati. Macam Tok Guru Sufi. Itu mengikut Markus. Dalam mengikut Markus dalam bahasa Inggeris. Now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. She had endured much under many physicians and had spent all that she had. And she was no better, but rather grew worse. She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak, for she said, "If I but touch his clothes, I will be made well." Immediately her hemorrhage stopped, and she felt in her body that she was healed of her disease. Immediately aware that power had gone forth from him, Jesus turned about in the crowd and said, "Who touched my clothes?" Mark 5. 25 hingga 30 lah. NRSV dah. Ni itulah Bible terbitan mana-mana dah. Okay, terjemahan dalam bahasa Melayu. Di situ ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan teruk. Dia berkaitan dengan haidnya selama 12 tahun. Darah ni, penyakit istihadah kita kata dah. Darah tak keluar, tak berhenti ni. Dia sudah menghabiskan segala hartanya untuk membayar rawatan kedoktoran lah. Penyakit pelik ni macam-macam doktor bayar lah. Tetapi dia tidak sembuh. Malahan semakin parah keadaannya. Wanita itu telah mendengar banyak hal tentang Yesus, tentang Nabi Isa lah. Oleh itu dia datang ke tengah-tengah orang ramai dan mendekati Yesus dari belakang. "Jika aku dapat menyentuh jubahnya," kata wanita itu dalam hati, "tentu aku akan sembuh." Dia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Sentuh jubah Nabi Isa, tu berhenti penyakit istihadahnya. Wanita itu berasa dirinya sudah sembuh. Pada saat itu juga Yesus menyedari ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Ni. That power had gone forth from him. Ada kuasa telah keluar daripadanya. Yesus berpaling kepada orang ramai dan bertanya, "Siapakah yang menyentuh jubahku?" Markus 5, 25 hingga 30. Sentuh jubah saja. Adapun dalam versi cerita Injil, menurut Matius pula tidak terdapat insiden di mana Yesus bertanya kepada orang ramai tentang siapakah yang telah menyentuh jubahnya. Nak cerita dia tahu benda gaib, dia baca hati lah. Sebaliknya Yesus diceritakan terus berpusing kepada wanita yang curi-curi menyentuh jubah baginda dan terus bercakap dengannya. Itu mengikut Matius. Start nak akad Nabi Isa lebih hak lah. Okay, gambar ilustrasi seorang wanita menyentuh jubah Yesus. Ada gambar putih buat lah. Dan bahasa Inggeris Matthew lah. Then suddenly a woman who had been suffering from hemorrhages ataupun istihadah ni lah, for 12 years came up behind him and touched the fringe of his cloth. For she said to herself, "If I only touch his cloth, I will be made well." Jesus turned and seeing her, he said, "Take heart, daughter, your faith has made you well." And instantly the woman was made well. Matthew 9, 20-20, NRSV. Okay, kemudian seorang wanita yang selama 12 tahun mengidap penyakit pendarahan teruk atau istihadah yang berkaitan dengan haidnya lah, menghampiri Yesus dari belakang lalu menyentuh hujung jubahnya. Wanita itu berkata dalam hati, "Asal saja aku menyentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh." Yesus berpaling dan nampak dia. Yesus berkata padanya, "Teguhkanlah hatimu, anakku." Ada anak tu tak? Daughter, dia panggil daughter dah. Anak perempuan dah. "Kerana kau percaya kepadaku, kamu sembuh. Your faith has made you well." Pada ketika itu juga wanita itu sembuh. Matius 9, 20-22. Dia menafikan sentuh jubah lah. Tak ada berkat jubah lah. Tapi seginya suruh percaya pada Nabi Isa lah. Padaku. Berhubungan dengan pengubah suayan disebabkan oleh Yesus dipaparkan sebagai seorang yang tegas, menafikan pujian terhadap dirinya, bahkan malah mengembalikan semula pujian yang terterima kepada Tuhan yang lantas. Secara tidak langsung menafikan bahawa dirinya adalah Tuhan. Markus sangat lama tu nampaknya nafi pujian dah.
Hal ini boleh dilihat dengan membandingkan antara versi kisah orang kaya yang datang bertanya soalan kepada Yesus dalam Injil menurut Markus hak awal dengan Injil menurut Matius yang kemudian. Dalam Injil menurut Markus, apabila orang kaya yang datang hendak bertanya ke soalan memuji Yesus dengan panggilan Didas Kale Agata, dia bermaksud guru yang baik. Tu je sikit je pujian ni, guru yang baik. Yesus dengan tegas telah menafikan pujian tersebut kepada dirinya dan sebaliknya telah mengembalikan pujian tersebut kepada Tuhan. Puji guru yang baik pun dia tak mahu dah, tak bisa. Soh kau mengaku Tuhan lah. Anak murid lah masalah pula dah. Untuk guru tak mengaku pun Tuhan, anak murid buat cerita tok guru ni hebat, boleh minta tolong ketika susah dah. Minta hajat macam-macam cerita anak murid ni. Nego agama ke. Tonggang tok guru supaya boleh bolehlah pitih ke apa duit-duit dah. Mana nak berhenti kita ni? Sikit aja lah. Sudah. Okay. As he was setting out on a journey, a man ran up and knelt before him and asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Jesus said to him, "Who do you call me good? No one is good but God alone." Mark 10, 17-18 and RSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, seorang lelaki berlari ke arah Yesus. Dia sujud di hadapan Yesus lalu bertanya, "Guru yang baik, apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" Inherit eternal life, hidup sejati dan kekal. "Mengapa kamu mengatakan aku baik?" Tanya Yesus. Tak tiada seorang pun yang baik kecuali Tuhan. No one is good but God alone yang baik. Markus 10, 17-18. Tindakan Yesus dalam Injil menurut Markus ini telah secara tidak langsung menafikan bahawa dirinya adalah Tuhan. Dan perkara ini telah diubah sesuai oleh penulis Injil menurut Matius, yang barangkali tidak senang dengan idea tersebut. Tak jadi Tuhan, tak hebat Nabi Isa dah. Dia pun ubah. Dalam Injil menurut Matius, penulisnya telah mengalihkan penggunaan perkataan baik yang asalnya nisbah kepada guru yang merujuk kepada Yesus dalam ucapan orang kaya kepada sifat amal perbuatan atau tindakan, yang ini perkara yang ditanya oleh si orang kaya. Belik sikit lah, tukar sikit Matius. Okey, bahasa Inggeris. Then someone came to him and said, "Teacher, what good deed?" Tak jadi good teacher dah, what good deed must I do to have eternal life? Itu tukar sikit ni. And he said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you wish to enter into life, keep the commandments." Matthew 19, 16-17 and RSV. Terjemahan Melayu. Pada satu hari seorang lelaki datang kepada Yesus. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal?" Comel juga. Tapi tukarlah. Good teacher tak bunyi nah, tombenya perbuatan baik lah. Yesus menjawab, "Mengapakah kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya Tuhan yang baik. Taatilah hukum Tuhan jika kamu hendak beroleh hidup sejati dan kekal." Tak ada good teacher dah. Matius 19, 16-17. Evolusi pemaparan watak Yesus Kristus seterusnya bahkan menjadi lebih jelas jika dilihat pada Injil menurut Yohanes. Kau berat, kau taksub lah. Macam kitab Syiah lah. Usul Kafi tu berat dah. Tapi kitab hak kedian ni, kitab apa? Panggil kitab apa, kitab besar ni, Biharul Anwar dia dah, kitab oleh Majlisi tu 110 jilid tu. Jadi lebih dahsyat, lebih ketuhanan iman 12 ni lebih jadi Tuhan, lebih hebat ketuhanan dia. Gitu juga Yohanes kan. Kitab Injil kemudian Yohanes tu semakin berat. Kitab fiqh kita pun gitu juga. Semakin lama semakin menyusahkan, semakin syadik, semakin sukar kita nak amal. Gitulah manusia ni nak. Dia kena pelik. Kena buat benda pelik. Benda biasa tak boleh. Di dalam Gospel bukan sinoptik yang tulis dalam dekad terakhir kurun pertama Masih ini, Yesus Kristus telah dinyatakan sebagai inkarnasi tubuh ataupun jelmaan dalam bentuk manusia bagi entiti logos semenjak dari permulaan naratifnya lagi. Ni Yohanes ni berat terus terus jadi jelmaan Tuhan, inkarnasi dah. Dah ada konsep logos terus dalam kitab Injil Yohanes yang terakhir ni lewat dah lah. Okay, bunyi apa? In the beginning was the word logos. Word tu logos. And the word logos was with God. And the word logos was God. Dia jadi pada tu wujud ni lah. Allah tu Muhammad tu Allah lah.
Dan 11 NRSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu, sebelum dunia ini ciptakan, firman sudah ada. Dah. Kalam tu ada lah. Firman itu bersama-sama Tuhan. Dan firman itu sama dengan Tuhan. Balik-balik gitu dah. Nak jadi wahdatul wujud. Dah. Tuhan dan alam ni sama. Jadi gitu. Dah ada falsafah. Yohanes 1:1 dah. And the word, logos lah, became flesh and lived among us, and we have seen his glory. The glory as of a father's only son, full of grace and truth. John 1:14 NRSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu, firman itu sudah menjadi manusia. Dah kata-kata Tuhan kalamullah ni. Telah zat Tuhan tu telah menjadi manusia. Dah tinggal antara kita dah. Kita nampak kemuliaannya. Kemuliaannya terimanya sebagai anak tunggal bapa dah. Melalui dia, Nabi Sallallahu kasih Tuhan dan Tuhan sendiri ditunjuk kepada kita. Yohanes 1-14. Ditambah-tambahlah wahdatul wujud dah. Inkarnasi dah. Seterusnya dah. The law indeed was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. John 1:17 NRSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu, Tuhan memberikan Taurat melalui Musa, tetapi melalui Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kasihnya. Menyatakan kasihnya melalui Nabi Isa lah. Dan kesetiaannya pada kita melalui Nabi Isa. Yohanes 1:17. Dan jika kita telusuri, dan jika ditelusuri naratif Injil menurut Yohanes, akan jelas kelihatan bahawa Yesus sering dipamerkan oleh sang penulis gospel sebagai seorang individu yang apabila bercakap tentang perihal identiti dirinya, akan secara berkias guna ayat-ayat bunga-bunga canggih dengan menyatakan sesuatu yang akan mewahamkan. Jadi orang keliru lah. Ayat belik-belik kita ilmu tinggi lah. Dan ilmu ma'rifatullah lah. Itulah sufi batiniah lah. Yang ini mewujudkan sakaan bahawa identiti sebenar dari baginda adalah merupakan semacam Tuhan yang telah pun berinkarnasi, tahallul ittihad, sesuatu yang telah diberitahukan secara jelas oleh penulis Injil menurut Yohanes kepada para pembacanya di awal-awal lagi, awal-awal surah lagi, iaitu Jesus adalah merupakan jelmaan dalam bentuk manusia bagi antilogos. Jadi Jesus ni jelmaan Tuhan dalam bentuk manusia. Sebenarnya logos Tuhan kan. Limpahan Tuhan, limpahan zat Tuhan. Okay, Jesus said, very truly I tell you, whoever keeps my word will never see death. The Jews said to him, now we know that you have a demon. Abraham died and so did the prophets. Yet he said, whoever keeps my word will never taste death. Are you greater than our father Abraham who died? The prophets also died. Who do you claim to be? Jesus answered, if I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, he of whom you say, he is our God. Though you do not know him, but I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you. But I do know him, and I keep his word. Your ancestor Abraham rejoiced that he will see my day. He saw it and was glad. Then the Jews said to him, you are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, very truly I tell you, before Abraham was, I am. Pada terwujud dia tak? John 8:1-8 NRSV SB. Okay, terjemahan dalam bahasa Melayu. Apa yang aku katakan ini benar. Orang yang taat pada ajaranku tidak akan mati. Orang Yahudi di situ berkata kepada Yesus, sekarang kami tahu bahawa kamu benar-benar dirasuk syaitan. Mana boleh tak mati ni? Abraham sudah mati, begitu juga semua Nabi mati belakang lah. Tetapi kamu berkata orang yang taat pada ajaranku tidak akan mati. Abraham bapa kami sudah mati. Nabi Ibrahim lah. Adakah kamu lebih besar daripada Abraham? Lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Begitu juga semua Nabi sudah mati. Pada sangkamu siapakah kami ini? Yesus menjawab. Nabi Isa jawablah. Jika aku mencari kehormatan untuk diriku sendiri, kehormatan itu tidak berguna. Yang menghormati aku ialah bapakku yang kamu anggap sebagai Tuhan kamu. Kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata aku tidak mengenal dia, aku pendusta seperti kamu. Aku mengenal dia dan aku mentaati firman-Nya. Bapa kamu Abraham bersukacita kerana akan melihat masa kedatanganku. Dia sudah melihatnya dan dia bergembira. Mereka berkata kepada Yesus, umurmu belum lagi 50 tahun dan kamu sudah melihat Abraham. Yesus menjawab, jawapan ni lah, pada terwujud ni lah, Nur Muhammad, konsep Nur Muhammad ni lah. Apa yang aku katakan ini benar, sebelum Abraham dilahirkan aku sudah ada. Serupa Nur Muhammad dah. Sebelum Nabi Ibrahim kita ni pergi berat lagi setengah sufi kita pergi pada
Sebelum Nabi ada ni ada dah Nur Muhammad dia serupa, betul-betul serupa. Dia ada konsep logos, Nur Muhammad, wahdatul wujud, sama dah. Yohanes 8:51 hingga 8. Okey, so lagi dah. At that time, the festival of the dedication took place in Jerusalem. It was winter and Jesus was walking in the temple, in the portico of Solomon. So the Jews gathered around him and said to him, "How long will you keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." Jesus answered, "I have told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name testify to me, but you do not believe. Because you do not belong to my sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. What my Father has given me is greater than all else, and no one can snatch it out of the Father's hand. The Father and I are one." Dah. Betul-betul serupa nak ajaran sihat ke apa nak. Allah Muhammad, Muhammad tu Allah dah. Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah. The Father and I are one dah. Dan 10:30 NRSB. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Di Yerusalem orang sedang merayakan perayaan pembaptisan pentahbisan rumah Tuhan. Masa itu musim sejuk. Yesus sedang berjalan di serambi Salomo di dalam rumah Tuhan. Masjid dia dah. Haikal. Oleh itu orang Yahudi datang berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka bertanya, "Berapa lamakah guru mahu membiarkan kami ragu-ragu?" Katakanlah dengan terus terang, adakah guru penyelamat yang diutus oleh Tuhan? Adakah guru penyelamat yang diutuskan oleh Tuhan? Nabi Isa tu penyelamat lah. Yesus menjawab, "Aku sedang memberitahu kamu, tetapi kamu tidak mahu percaya. Perbuatan yang aku lakukan dengan kuasa Bapakku, memberikan kesaksian tentang aku. Kamu tidak mahu percaya kerana kamu bukan domba-dombaku lah, bukan kambingku lah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Dengar arahnya lah. "Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup sejati dan kekal dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tanganku. Apa yang diberikan oleh Bapakku kepadaku lebih besar daripada segala-galanya. Tidak seorang pun dapat merampas mereka daripada tangan Bapa. Bapa dan aku satu dah." Betul-betul Nur Muhammad wahdatul wujud dah. Dah. Bapa dan aku satu dah. Yohanes 10:30. Justru pemaparan watak Yesus Kristus telah mengalami perubahan ataupun evolusi daripada gospel yang paling awal ditulis hingga pada gospel yang paling lewat, dengan watak Yesus Kristus digilapkan menjadi semakin luar biasa, semakin tinggi sifat ketahanan lah. Dan semakin luar biasa dalam gospel yang lebih kemudian lagi luar biasa lah. Pakak nak akak tok waru, tok wali, nak jadi Tuhan berlaku lah. Hal ini seterusnya memberikan sebab yang sangat munasabah untuk setidak-tidaknya meragukan bahawa individu yang dikenali sebagai Yesus Kristus pada hari ini, yang lahir di tengah-tengah masyarakat Bani Israel Yahudi yang tidak pernah mengenal konsep agama atau kepercayaan, yang menyatakan bahawa Tuhan boleh menjelma menjadi manusia inkarnasi. Jadi agama Yahudi pun tidak jadi ajaran dia ni. Pernah mengakui bahawa dirinya adalah Tuhan, yakni Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tak ada ni. Kalau hak asal-asal Markus ke apa tu, memang tak ada. Hak kedua Johannes baru ada dah. Perbincangan lebih lanjut tentang pengidentifikasian atau tindakan menyamakan identiti antara Yesus Kristus dengan Logos. Logos ni limpahan Tuhan, zat Tuhan yang melimpah gapo ni lah. Pancara yang lebih. Jadi serupa ni. Yesus Kristus dengan Logos tu sama. Dalam Injil menurut Yohanes akan dibincangkan dengan secara lebih terperinci dalam bab kelima nanti kita akan bincang lah. Apakah persamaan antara konsep Logos limpahan Tuhan ni, emanasi ataupun limpahan zat Tuhan, terpancarnya zat Tuhan jadi Nur Muhammad jadi makhluk. Jadi Nabi Isa jadi semua tu pembuat itu Nabi Isa, bermula daripada Nabi Isa, begitulah. Konsep yang sama Nur Muhammad wahdatul wujud dengan konsep Logos dan dengan Kristian yang berlaku dalam Kristian. Okey, tebakan daripada kepercayaan kelompok Kristian awal, early Christian section. Selain daripada analisis terhadap rekod-rekod yang terkandung dalam gospel kanonik, pencarian jawapan terhadap persoalan adakah Yesus Kristus menganggap dirinya Tuhan turut boleh cuba dijawab melalui analisis
terhadap konsep kepercayaan sebahagian kelompok Kristian awal terhadap baginda. Apa orang Kristian awal yakin terhadap Nabi Isa? Keadaannya adalah berdasar kepada prinsip bahawa jika pemimpin sesebuah gerakan kultus atau kumpulan keagamaan baru itu mengaku dirinya sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan. Semua ajaran sesat baru ni nak aja ping tu. Tok guru, tok wali mana pun dia akan mengaku dirinya Nabi mula daripada dia mengaku Tuhan. Jelmaan Tuhan lepas tu . Dalam bentuk manusia adalah hampir mustahil untuk mendapati pengikut-pengikutnya selepas itu boleh mencairkan dakwaan melampau pemimpin mereka tersebut dengan menafikan dakwaan ketuhanan yang telah dibuat dan seterusnya menyatakan pula bahawa pemimpin mereka itu hanyalah merupakan seorang wakil Tuhan yang pada hakikatnya masih merupakan manusia seperti mana manusia-manusia lain. Tak jadi gitu . Dia tak akan anggap tok guru dia, tok wali dia seperti manusia lain, wakil Tuhan saja. Wakil Tuhan pun tak jadi, dia akan jadi jelmaan Tuhan dah. Aja ping ke gapo dah. Tinggi sampai ke langit super lah. Allah Muhammad tu Allah ajaran sihat, ajaran tarekat mana-mana pun sebenarnya akan sampai tahap gitu juga dah. Nabi Muhammad tu begitu. Memandangkan agama Kristian sebagai sebuah agama yang mempertuhankan Yesus Kristus. Dikatakan telah dimulakan oleh Yesus Kristus sendiri menurut sudut pandang agama Kristian lah. Padahal dalam Markus gapo peringkat awal tak ada, dalam Yohanes baru start lah. Maka daripada itu adalah sepatutnya sesuatu yang mustahil untuk boleh didapati sebarang kelompok pada sekitar kurun-kurun awal agama Kristian yang menyatakan bahawa mereka adalah pengikut Yesus Kristus namun menolak ketuhanan Yesus Kristus, serta menekankan pula bahawa baginda adalah merupakan seorang manusia biasa. Payah carilah yang kata dia. Seandainya dapati wujud yang ini terdapat kelompok pada sekitar kurun-kurun awal agama Kristian yang mengikuti Yesus Kristus tetapi berpendirian bahawa Yesus Kristus adalah manusia biasa dan menolak ketuhanan baginda, maka hal demikian akan menghujahkan dengan sejumlah keyakinan bahawa Yesus Kristus sebenarnya tidaklah pernah mengatakan bahawa dirinya adalah Tuhan maupun jelmaan Tuhan dalam bentuk manusia sebagaimana dipercayai oleh para penganut agama Kristian pada hari ini . Kena cari tepatnya. Ada, tapi nak ceritanya kalau jumpa Kristian macam susuk dah sembunyikan lah. Kalau ada tak runtuh lah dia lah. Ada Kristian awal ni kata Nabi Isa manusia bukan Tuhan lah. Okey, ada kumpulan Albionites, kelompok Kristian awam yang menolak penuhanan Yesus. Albionites. Nama Albionites berasal daripada perkataan Ibrani Albionim. Albionim membawa masuk orang-orang fakir atau golongan fuqara. Albioni ni golongan fakir atau golongan fuqara yang tidak ada kepentingan lah. Dia tidak menunggang agama sehingga kaya, tunggang plastik jadi kaya-kaya beli emas lah apa dah. Secara umumnya kelompok ini adalah merupakan kelompok Kristian yang awal yang dikategorikan sebagai kelompok yang sesat dan menyimpang kata mereka. Awal macam Syiah jugalah, sahabat tu sesat kafir dah. Pok dia mai kemudian mikir pelik-pelik ni, khayal punya khayal tu tidak sesat. Tak kafir, sahabat kafir. Begitu kot Syiah Kristian ni. Sahabat-sahabat Nabi Isa ni sesat kafir pula ni. Kerana tidak berpegang kepada kepercayaan yang mempertuhankan Yesus Kristus. Jadi kafir pula orang tak percaya Nabi Isa Tuhan lah. Mereka antara kelompok Kristian Yahudi yang berpegang teguh kepada hukum Taurat seperti mana kaum Yahudi imani lah. Akan tetapi mereka ini merupakan kelompok minoriti yang diperangi oleh aliran Kristian yang menganggap Yesus bukan lagi seorang manusia dah. Kena perang, kena lawan, kena bunuh, kena serang. Gambar ilustrasi kelompok Albionit yang merupakan golongan berbangsa Yahudi yang menganut ajaran Yesus dan mereka menganggap Yesus seorang Nabi yang diutuskan Tuhan. Pakas keban. Mereka berpendirian bahawa Yesus Kristus hanya merupakan seorang manusia biasa yang berpangkat Nabi. Perihal kelompok ini ada dinyatakan dalam tulisan bapa-bapa gereja, Church Fathers. Boh Kristian tok guru besar ni. Syekhul Azhar, Syekhul gapo dia dah. Bapak-bapak gereja Church Fathers yang menulis untuk membantah golongan-golongan yang dianggap sebagai sesat menurut perspektif mereka. Jadi sesat pula orang tak percaya Nabi Isa itu Tuhan. Antaranya adalah Irenaeus of Lyon yang mengarang sebuah karya yang masyhur dengan judul terjemahan dalam bahasa Latinnya iaitu Adversus Hierosus dan Epiphanius of Salamis yang mengarang karya yang berjudul Panaroyon. Kitab-kitab jawab debat lah. Debat lawan dengan golongan Ebionites.
Gambar Irenaeus of Lyon kiri dan Epiphanius of Salamis. Tokoh Kristian yang menentang ajaran tauhid yang dipegang oleh Ebionites. Selain daripada menolak pegangan kepercayaan yang menuhankan Yesus Kristus, kelompok ini juga dikenali sebagai kelompok Kristian awal yang kuat berpegang kepada hukum-hukum Taurat. Macam sahabat Nabi lah. Orang peringkat awal dah. Pegang betul-betul hukum Taurat, dia tidak belik lah. Ni habis dari Kristian, babi boleh makan, belik kot air dah. Terang-terang dalam kitab dia kata babi tak nak makan, dia boleh belik, boleh makan pula lah. Mereka misalnya melaksanakan khitan. Kristian ni tak bersunat dah. Yahudi yang bersunat. Sedangkan mereka ni Kristian peringkat awal ni, Ebionites ni sunat dah. Khitan bagi golongan lelaki. Memuliakan hari Sabat, iaitu hari Sabtu dengan tidak melakukan pekerjaan harian pada hari tersebut. Dan memelihara undang-undang kosher, iaitu undang-undang berkaitan halal dan haram dalam pemakanan yang terkandung Taurat. Jaga makan minum lah. Membahas gomo babi dok lah pok ni. Tapi pok-pok Kristian lain babi gomo peliknya lah. Seandainya dibandingkan akan boleh dilihatlah bahawa terdapat kesamaan antara apa yang dilaksanakan oleh kelompok Ebionites ini dengan apa yang dikatakan oleh penulis Injil menurut Matius. Serupa ni Injil Matius. Peringkat awal dah. Markus Matius lah. Sebagai sesuatu yang dikatakan oleh Yesus masa peristiwa khutbah di atas bukit, Sermon on the Mount. Dia khas lari dah. Dengan perbuatan Ebionites ni, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa dalam khutbah di atas bukit, Sermon on the Mount, sama dah. Okay. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Matthew 5:17 dan RSV. Terjemahan dalam bahasa Melayu, janganlah menganggap bahawa aku datang untuk menghapuskan Taurat Nabi Musa, Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi. Aku tidak datang untuk menghapuskannya, tapi aku datang supaya semua ajaran itu berlaku dah. To fulfill. Matius 5:17. Untuk melaksanakan semua ajaran Taurat Nabi Musa dah. Jadi Nabi Isa datang untuk melaksanakan dah. Apa yang diajarkan Nabi Musa dah. Ikut Nabi Musa betul-betul dah. Zakaria Hakinan, seorang ilmuwan dalam bidang kajian tentang kelompok Ebionites, menyatakan ramai ilmuwan mengusulkan bahawa Ebionites memelihara ajaran dan pemahaman kelompok generasi terawal Kristian, yakni perkumpulan anak-anak murid Yesus yang berpangkalan di Jerusalem dengan lebih teliti berbanding mana-mana kelompok Kristian lain. Betul-betul nak jaga apa ajaran Nabi Isa ni, betul-betul Kristian peringkat awal Ebionites. Hak lain tu mengaku je lah. Dasar Islam tiba-tiba dia lah banyak liwat dah, tuduh orang lain LGBT. Tiba-tiba dia tak cerah hal-hal, ambil derma orang ramai untuk kekayaan diri sendiri. Gitulah. Buat buka pondok tapih. Lah pondok ngaji kitab laga apa tiba-tiba liwat lah tiba-tiba apa dah. Geng-geng LGBT ni. Tuduh orang lain LGBT ni perangannya Kristian ni. Gitu juga. Tuduh orang Kristian awal tak eminat tersesat, tapi pok dia ni yang sesat ni benarnya dah. Jadi Ebionites ni betul-betul jaga ajaran Nabi Isa. Yang lain tu banyak bercanggah dah. Lihat Aquinas as Ebionites, a companion to second century Christian heritage. Edited by Anthony Marjanen dan Putri Lomanen, Brill, Netherlands, halaman 272. Justru adalah dapat disimpulkan di sini bahawa memang terdapat kelompok pada sekitar kura-kura awal agama Kristian yang mengikuti Yesus Kristus, tetapi berpendirian bahawa baginda merupakan manusia biasa sahaja dan menolak ketuhanan baginda. Memang ada dah. Tapi kuatlah yang lawan tu. Anggap sesak barak dah. Orang golongan lawak ulama kononnya. Dia Abu Yanit sendiri kira lawak ulama. Ulama tu ikut takwil pelik-pelik lah. Nah, ulama beri fatwa ikut suka nafsu dia tak apalah. Dah. Ulama hadiah lah. Ulama lain tak mengaku ulama, bodoh dia panggil dia. Mengaji tinggi-tinggi PhD pun bodoh. Dia tak mengaji kitab sikit pun cerdik. Gitulah. Apa-apa ni gitulah. Mereka ini dilihat oleh setidak-tidaknya sebagai ilmuwan, sebagai kelompok yang paling hampir dalam mewakili ajaran dan pemahaman kelompok generasi terawal Kristian. Kelompok Ebionites ni kira yang paling hampir ajaran terawal Kristian, iaitu perkumpulan anak-anak murid Yesus sendiri. Serupa sahabat-sahabat Nabi lah. Anak murid Nabi Yesus, Nabi Isa ni, tu sahabat-sahabat Nabi Isa serupa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat jaga agama dah. Bukan orang selepasnya. Dia tak mungkin. Orang yang paling jaga agama ni paling dekat dengan Nabi lah. Lagi dekat dengan Nabi, lagi kuat jaga ajaran. Lagi lama, lagi jauh tinggal agama.
Menguatkan lagi kebarangkalian yang menyatakan bahawa Yesus Kristus hakikatnya tidaklah pernah menganggap atau bahkan mengajarkan kepada anak-anak murid baginda bahawa diri baginda adalah Tuhan. Ataupun jelmaan Tuhan dalam bentuk manusia seperti mana yang dipercayai oleh penganut agama Kristen pada hari ini. Jadi, kita tengok kajian-kajian tersebut menguatkan lagi bahawa tak pernah Nabi Isa anggap dia Tuhan dan ajar anak murid dia ni Tuhan atau jelmaan Tuhan. Tak mungkin tak mungkin seperti mana dipercayai oleh Kristian sekarang tak mungkin, tu karut dia. Okay, habislah bab yang ketiga, kita masuk bab keempat lepas ni, wallahu a'lam. Tol of Tarsus atau kebatinan dan Kristian, lepas ni kita cerita dah. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.